Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kita bertemu kembali di bawah tajuk kecurunan dan luas di bawah graf. Okey, untuk tajuk kita hari ini, cikgu akan pergi kepada subtopik yang kedua iaitu graf laju melawan masa. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita lihat dulu beberapa bentuk graf yang kerap disoal di bawah tajuk ini. Sebelum kita menjawab soalan, lebih baiklah kita memahami bentuk-bentuk graf supaya kamu lebih faham. Okey, bentuk yang pertama bagi graf laju melawan masa, bagaimana kita mengetahui bahawa sesuatu graf itu adalah graf laju melawan masa? Kita lihat kepada paksinya, di mana paksi X adalah masa, paksi Y iaitu yang tegak adalah laju. Okey, bagi bentuk yang pertama, jika kita lihat terdapat graf menaik, mendatar dan menurun. Okey, bagaimana kita memahami pattern graf-graf tersebut? Kita lihat bagi graf laju melawan masa, apabila graf kita menaik, menunjukkan objek atau zarah kita memecut. Objek atau zarah itu memecut. Apabila graf berada dalam keadaan mendatar, maka sesuatu objek atau zarah itu berada dalam keadaan laju seragam. Dan kalau dia menurun pula, bermaksud objek itu berada dalam keadaan awal pecutan. Awal pecutan kadang-kadang di dalam setengah buku dia beritahu nyah pecutan. Okey, andaikanlah cikgu berada di suatu perjalanan daripada Kuantan ke Kuala Lumpur. Okey. Daripada rumah iaitu daripada titik asalan, cikgu bergerak, kelajuan kereta cikgu semakin lama semakin laju. Di mana pergerakan cikgu adalah menaik. Menaik menunjukkan kereta cikgu semakin memecut. Maksudnya daripada kelajuan kosong naik ke 50, naik ke 100 dan naik ke 120. Okey, sampai di highway Gambang, cikgu bergerak dengan laju seragam sebab di highway Gambang kita boleh bergerak tidak lebih daripada 110 km kan. Jadi cikgu bergerak selama 110 km per jam dalam masa 30 minit. Okey, dan sampai di suatu destinasi cikgu ingin berhenti ataupun sampai di Kuala Lumpur dan tiba di destinasi cikgu daripada kelajuan mendatar, kelajuan cikgu semakin menurun dan akhirnya tiba di tol Kuala Lumpur. Okey, maksudnya awal pecutan kelajuan kereta kita semakin menurun dan akhirnya berhenti. Okey, bagi bentuk yang kedua pula, kalau kita lihat pergerakannya tiada yang menurun. Maksudnya kalau kita lihat garisan berwarna biru itu menaik, garisan berwarna kuning oranye itu mendatar dan garisan berwarna purple itu menaik semula. Maksudnya zarah itu berada dalam keadaan memecut, kemudian laju seragam dan memecut. Contohlah cikgu bergerak di dalam perjalanan dari di highway Gambang. Cikgu bergerak pecut daripada kelajuan meter kereta cikgu daripada kosong naik ke 110, 120. Apabila sampai 120, cikgu bergerak selama beberapa minit 120 sahaja. Okey, sebab cikgu nampak speed trap. Lepas je speed trap, cikgu pecut semula. Tu maksudnya. Okey, cikgu pecut semula kepada kelajuan yang lebih tinggi. Itu hanya sekadar contoh. Kamu di jalan raya janganlah memecut. Lebih baik kita bergerak dengan laju yang selamat. Okey. Bagi bentuk graf yang ketiga pula, terdapat dua jenis graf di situ. Ini menunjukkan terdapat dua objek atau zarah yang bergerak pada masa yang sama. Okey, jika kita lihat
Sama juga seperti graf jarak melawan masa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Graf laju melawan masa juga sama, cuma tadi bila kita lihat di sini, objek A bergerak dengan sentiasa memecut sebab graf tu semakin menaik. Tetapi objek B ada pada sesuatu tempoh tertentu, dia melakukan pecutan. Pada sesuatu tempoh tertentu, dia melakukan laju seragam dan akhirnya nyah pecutan. Sama seperti graf jarak melawan masa, apabila kedua-dua objek itu berselisih, bertindih di antara satu sama lain, bermaksud objek itu berselisih atau berjumpa. Itu yang perlu kamu tahu. Sebab kadang-kadang dalam peperiksaan, ada yang keluar hanya graf tunggal sahaja ataupun graf yang berbentuk seperti ini, iaitu melibatkan dua objek. Okey, di bawah tajuk ini terdapat dua rumus yang perlu kamu hafal, iaitu yang pertama adalah kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju merupakan macam mana kita nak kenal bila kita lihat graf itu sama ada menaik atau menurun. Di situ akan berlaku kadar perubahan laju. Di mana apabila graf kita menaik, maka kadar perubahan yang kita perolehi adalah positif. Tapi apabila graf kita menurun, kadar perubahan graf yang kita perolehi nilainya adalah negatif. Bagaimana kita mencari kadar perubahan laju? Kadar perubahan laju adalah menggunakan rumus kecerunan, iaitu apabila dinyatakan dalam bentuk koordinat 2 titik, kecerunan yang diperolehi adalah dengan mencari beza pada titik Y bahagi beza pada titik X, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencari jarak yang dilalui oleh sesuatu objek. Di mana untuk mencari jarak yang dilalui apabila graf tersebut adalah graf laju, kita perlu mencari luas di bawah graf. Apabila bercerita tentang luas di bawah graf, ia menunjukkan bentuk-bentuk graf tersebut. Kita perlu mengaplikasikan rumus luas segi 4, segi 3 atau gabungan segi 4 dan segi 3 menjadi sebuah trapezium. Rumus-rumus ini perlu kamu hafal untuk menjawab tajuk ini. Baiklah, kita lihat kepada contoh yang pertama. Contoh-contoh yang cikgu berikan ini merupakan contoh-contoh soalan berformatkan peperiksaan sebenar. Okey, yang keluar pada kertas 2, bahagian A. Rajah di bawah menunjukkan graf laju melawan masa bagi suatu zarah dalam tempoh 20 saat. Telah dinyatakan di situ graf tersebut adalah graf laju melawan masa. Hitungkan kadar perubahan laju zarah itu dalam 4 saat yang pertama, dan soalan B, kadar perubahan laju zarah itu dalam 16 saat yang terakhir. Apa yang membezakan pertama dan terakhir? Apabila disebut pertama, maksudnya nilai 4 saat yang pertama bermaksud 0 hingga 4 saat. Tetapi apabila disebut 16 saat terakhir, merupakan operasi tolak nilai terakhir dan nilai sebelumnya, iaitu 20 tolak 4 bersamaan dengan 16. Apa yang diminta? Yang diminta adalah kadar perubahan laju. Maka kita kena ingat bahawa kadar perubahan laju meminta kita untuk mencari kecerunan. Maka kadar perubahan laju bagi 4 saat yang pertama adalah dari masa 0 hingga 4. Maka nilai lajunya adalah daripada 0 hingga 12. Maka koordinat yang pertama adalah titik 0, 0 dan koordinat yang kedua adalah titik 4, 12. Maka apabila kita lakukan operasi tolak pada paksi Y, dia akan jadi 12 tolak 0 per 4 tolak 0 pada paksi
X. Maka 12 bahagi 4 bersamaan dengan 3 meter per saat. Okey, kalau pelajar-pelajar tak yakin dengan unitnya, tak perlulah kita tulis, cukuplah sekadar menulis 3 sahaja. Okey, soalan B meminta kita mencari kadar perubahan laju zarah dalam 16 saat yang terakhir. 16 saat terakhir bermaksud minit keempat hingga 20. Maka koordinat yang pertama adalah 20, 20 dan koordinat yang kedua adalah 4, 12. Maka apabila kita lakukan operasi penolakan paksi Y terhadap paksi X, dia akan menjadi 20 tolak 12 bahagi 20 tolak 4. 20 tolak 12 adalah 8, 20 tolak 4 adalah 16. 8 per 16 bersamaan dengan 0.5 meter per saat atau kita boleh tulis juga sebagai 1 per 2, di mana nilai 1 per 2 adalah nilai yang setara. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga hampir-hampir sama seperti contoh yang pertama. Okey, mari kita analisis soalan tersebut. Rajah di bawah menunjukkan graf laju melawan masa bagi suatu zarah dalam tempoh 12 saat. Soalan A, hitung kadar perubahan laju zarah itu dalam 2 saat yang pertama. Soalan B, tempoh masa zarah itu bergerak dengan laju seragam. Dan C, kadar perubahan laju zarah itu dalam 6 saat yang terakhir. Okey, kalau kita lihat graf ini bermula dengan pecutan. Setelah itu berada dalam keadaan laju seragam dan akhirnya berada pada awal pecutan. Okey, soalan pertama adalah kadar perubahan laju zarah itu dalam 2 saat yang pertama. Jika kita lihat, maksud 2 saat pertama adalah graf daripada 0 hingga 2. Bermaksud pada ketika itu, zarah itu berada dalam keadaan memecut. Maka kecerunan yang kita akan perolehi adalah kecerunan positif. Maka koordinat yang terlibat adalah 0,4 dan 24, 2. Jadi, kita tahu laju adalah mencari kecerunan, maka 24 tolak 4 bahagi 2 tolak 0. Maka 20 bahagi 2 bersamaan dengan 10 meter per saat. Soalan B meminta kita mencari tempoh masa zarah itu bergerak dengan laju seragam. Sesuatu zarah itu dikatakan seragam apabila graf itu berada dalam keadaan mendatar. Maka tempoh masa apabila graf itu berada dalam keadaan mendatar adalah masa di antara saat yang kedua hingga saat yang ke-6. Maka tempoh masa yang kita perolehi adalah 6 tolak 2 bersamaan dengan 4 saat. Begitu juga dengan soalan C. Soalan C meminta kita mencari kadar perubahan laju zarah itu dalam 6 saat yang terakhir. Yang terakhir bermaksud saat yang ke-6 hingga 12, di mana 12 tolak 6 adalah 6. Maka koordinat yang terlibat adalah 6, 24 dan 12, 0. Maka untuk mencari laju adalah bersamaan dengan kecerunan. Untuk mencari kadar perubahan laju adalah kecerunan, maka 24 tolak 0 bahagi dengan 6 tolak 12. Kalau kita lihat di situ, graf itu berada dalam keadaan awal pecutan atau nyah pecutan, maka kecerunan yang kita perolehi adalah dalam nilai negatif, iaitu 24 bahagi negatif 6 bersamaan dengan negatif 4. Bagi contoh yang ketiga ini pula, jika kita lihat soalannya agak beraras tinggilah. Okey, kita lihat dulu.
Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh T saat. Diberi jumlah jarak yang dilalui ialah 129 meter. Soalan A, kadar perubahan laju dalam meter per saat dalam 4 saat yang pertama. Soalan B, jarak dalam meter yang dilalui dengan laju seragam dan cari nilai bagi T. Okey, soalan yang pertama masih lagi sama seperti soalan-soalan sebelum ini, meminta kita mencari kadar perubahan laju. Dan kita tahu apabila meminta kadar perubahan laju, dia meminta kita mencari kecerunan. Bagi 4 saat yang pertama bermaksud saat daripada kosong hingga yang keempat. Jadi koordinat yang terlibat adalah 0.22 dan 4.10. Maka kalau kita lihat untuk mencari nilainya adalah Y2 tolak Y1 iaitu 10 tolak 22 per 4 tolak 0. Maka nilai yang kita perolehi adalah negatif 3. Apa maksud negatif? Negatif bermaksud zarah itu berada dalam keadaan nyah pecutan. Okey, soalan kedua, jarak yang dilalui dengan laju seragam. Soalan meminta kita mencari jarak. Okey, meminta kita mencari jarak apabila zarah itu berada pada laju seragam. So, jarak adalah luas di bawah graf, iaitu dia berada dalam keadaan di antara minit keempat hingga ke-9. Kalau kita lihat minit keempat hingga ke-9 itu bentuknya adalah bentuk segi 4. Bermaksud kita perlu mencari luas segi 4. Luas segi 4 adalah panjang darab lebar. So panjangnya adalah minit keempat hingga 9 iaitu 9 tolak 4 darab lebarnya 10. Maka 5 darab 10 adalah 50. Okey. Soalan C meminta kita mencari nilai T. Nilai T adalah nilai masa yang diberi oleh zarah itu bergerak daripada mula hingga akhir. Tiada maklumat lain yang kita boleh gunakan selain daripada maklumat jumlah jarak yang dilalui. Itu jumlah jarak yang dilalui menunjukkan atau merupakan nilai-nilai yang perlu kita cari di dalam graf, iaitu luas di bawah graf. Maksudnya kita perlu mencari setiap nilai luas di bawah graf itu daripada minit kosong hingga minit T. Cuma yang kita tahu adalah jumlah jarak, jumlah luas graf itu semua adalah bersamaan dengan 129. Apa itu 129? 129 merupakan luas trapezium, iaitu 0 hingga 4, tambah luas segi 4, iaitu 4 hingga 9, dan luas segitiga, di mana 9 hingga T. Jadi apabila kita gabungkan ketiga-tiga luas itu, apa yang kita perolehi adalah nilai bersamaan dengan 129. So apabila kita nilai cari untuk luas yang pertama, iaitu luas trapezium, adalah 1/2 darab hasil tambah sisi selari, iaitu 10 tambah 12, darab lebarnya, iaitu 4. Yang kedua adalah luas segi 4, iaitu 50. 50 itu tadi kita dah perolehi daripada soalan B. Dan luas yang ketiga adalah luas segitiga, iaitu 1/2 darab tapak. Tapaknya adalah T tolak 9 dan tingginya adalah 10. Okey, jadi luas trapezium tambah luas segi 4 tambah luas segitiga nilainya bersamaan dengan 129. Maka apabila kita ringkaskan dan permudahkan, kita dapat nilai 5T bersamaan dengan 60. Maka nilai T adalah 12.
Contoh yang keempat ini juga lebih kurang sama seperti contoh yang ketiga. Okey, baiklah kita analisis dulu soalan-soalan yang telah diberikan. Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 12 saat. Diberi kadar perubahan laju dalam T saat yang pertama ialah 2 meter per saat. Cari nilai bagi T. B. Jarak yang dilalui dengan laju seragam. Dan C. Jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 12 saat. Okey, baiklah. Kita lihat penyelesaian bagi soalan pertama. Soalan pertama meminta kita mencari nilai T. Nilai T merupakan nilai di antara masa kosong hingga T dan telah diberikan maklumat bahawa kadar perubahan laju dalam T saat yang pertama ialah 2. Maksudnya nilai kecerunan bersamaan dengan 2. Jadi kita perlulah cari nilai kecerunan bagi T. Nilai kecerunan bagi T adalah koordinat melibatkan 0, 0 dan T 8. Jadi penyelesaiannya adalah 8 tolak 0 per T tolak 0, iaitu T sama dengan 2. Maka bila kita permudahkan 8 bersamaan dengan 2T atau 2T sama dengan 8, maka nilai T bersamaan dengan 4. Soalan yang kedua meminta kita cari jarak yang dilalui dalam laju seragam. Okey, jarak yang dilalui apabila tempoh laju seragam adalah melibatkan luas segi 4 dan kita telah mencari tadi nilai T bersamaan dengan 4. Maka luas bagi laju seragam adalah 6 tolak 4 bagi lebar dan panjangnya adalah 8. Jadi 6 tolak 4 darab 8. 6 tolak 4 adalah 2. 2 darab 8 adalah 16. Okey, soalan C, jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 12 saat adalah meminta kita mencari luas di bawah graf bagi semua nilai-nilai graf tersebut, iaitu luas segitiga, segi 4 dan trapezium. Maka luas segitiga adalah 1/2 darab 4 darab 8 tambah dengan luas segi 4 yang kita peroleh tadi iaitu 16 dan luas bagi trapezium adalah 1/2 darab 8 tambah 18 iaitu hasil tambah sisi selari darab dengan 16 darab dengan 6 di mana 6 ini adalah 12 tolak 6. Maka nilai jarak yang kita perolehi adalah 110. Okey, baiklah, itu sahaja untuk tajuk graf laju melawan masa. Cikgu harap kamu semua dapatlah memahami tajuk ini dengan lebih baik dan pastikan kamu semua membuat latihan yang akan cikgu berikan nanti dalam bentuk PDF.